حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini dapat kita bersama, khususnya untuk menambah pengetahuan khususnya berkaitan Al-Quran Karim yang akan kita bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan sesi mengenali Al-Quran atau meneliti ayat-ayat Al-Quran dari perspektif bahasa, susunan, keterangan tentang ayat-ayat yang selalu kita baca. Pagi ini mungkin ada 3 topik kot. Sempat kot sampai 7.30. Kita selalu membaca surah Alam Nashrah ni, Asy-Syarh, surah Asy-Syarh ataupun Insyirah. Surah yang Allah Ta'ala turunkan untuk melegakan Nabi, memberi kekuatan kepada Nabi. Surah Insyirah ni dengan surah Ad-Duha ni, surah yang dua-dua memberi kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tafsir kecil sangat, dalam tafsir banyak ulama menyebut soal surah Alam Nashrah ini dengan tajuk la yughlabul usra ya la yughlabul usru yusrain, tidak akan menang satu kepayahan dengan 2 kemudahan. Tidak akan pernah menang dalam kehidupan dunia ini satu kepayahan berhadapan dengan 2 kemudahan. Makna dia kepayah tak akan menang kerana payah hanya ada satu, sedangkan mudah ada 2. Ni kita dah baca fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau kita dah baca macam tu, kita nampak al-us ada berapa? Ada 2. Yusran ada berapa? 2 juga. Sama, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kepayahan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kepayahan ada kemudahan. Setiap kepayahan pasti ada kemudahan. Ini yang melegakan hati Nabi. Bila kita baca, kita nampak, oh, al-usri ada 2, yusran ada 2, kepayahan ada 2, kemudahan ada 2. Ulama kata tidak.
sebenarnya kepayahan ada satu saja. Nih dalam ayat ni, kepayahan ada satu saja, kemudahan ada dua. Mereka buktikan, sekarang kita nak buktikan bagaimana kepayahan tu nampak macam dua tapi sebenarnya satu. Okey. Mereka mengambil contoh, dia al-usru dia datang dalam bentuk ma'rifah. Ma'rifah ni dikenali, tahu. Kita bagi contoh. Ma'rifah al-usru tu yang pakai alif lam, dia satu pakai alif lam, satu tak pakai alif lam. Yusran, kemudahan, tak pakai alif lam. Al-usru pakai alif lam. Payah ada alif lam, mudah tak pakai alif lam. Okey. Ma'rifah yang bawah ni pakai alif lam. Apa kaedah yang mereka pakai? Nakirah. Kita pergi ke yang ni dulu, yang yusra ni. Yusra tak pakai alif lam, nama dia nakirah. Nakirah ni jika datang berulang dalam bahasa Arab, asani ghairul awal. Jika datang dua berturut-turut, yang kedua asani ghairul awal, yang kedua bukan yang pertama, makna dia berbeza. Kalau datang berturut-turut dalam bahasa Arab, yang kedua ini bukan yang pertama, tak sama dengan yang pertama. Okay. Contoh dia kata, ja'a tiflun, datang seorang budak. Wa ra'aitu tiflan, aku tengok seorang budak. Satu orang dia bercakap, dia cerita, ada seorang, tadi ada budak mari seorang. Lepas tu aku tengok ada seorang budak. Mana ada dua budak. Ada dua budak, bukan satu. Dia masukkan budak tu yang lain. Adapun yang pakai alif lam, wal ma'rifah, ni kaedah dalam bahasa Arab, iza takarrarat ma'rifah, yang pakai alif lam, jika berulang dalam bahasa Arab, fasani, yang kedua, ainul awal, dialah yang pertama. Orang yang sama sebenarnya dalam cerita tu. Jadi dia buat contoh, ja'at tiflu, tadi ada budak tu, alif lam tu ada maksud itu, ada budak tu dikhususkan, aku kenal budak tu. Tadi dia tak kenal budak tu. Ja'at tiflun, aku tak kenal ada seorang budak tadi. Lepas tu ada seorang lagi aku nampak. Dua orang. Padahal dia duk cerita dalam waktu yang sama. Tapi kalau dia guna alif lam, makna dia tahu. Al-ma'rifah ni dikenali, ditahu. Contoh kalau kita kata, ambil dekat saya kitab. Dalam banyak-banyak ra' tu, ambil dekat saya satu kitab. Kita pun ambil lah yang mana-mana. Tapi kalau pakai alif lam, ambil dekat saya kitab tu, kita dah mengkhususkan. Alif lam tu ada tu, ada kalimat itu, kita khususkan. Al-kitab, bila sebut ada al-kitab, Al-Quran lah, sebab ada alif lam. Alif lam ni dia mengkhususkan. Kalau kita duk cerita tentang seseorang yang kita tak kenal, tapi kita cam orang tu, laki itulah. Bila kita guna kalimat itu, laki itulah, ni hak kita jumpa kat sini ni, mana dia orang yang sama, laki itulah yang kita jumpa kat sini ni, itulah tu. Mana dia satu orang. Kalau pakai alif lam, jadi dia sebut dua, yang pakai alif lam tetap satu, tetapi yusran yang tak pakai alif lam, dua. Dapat lah? Jadi kalau tak pakai alif lam, dia tak ada kalimat itu. Kita umum, kita tak tahu siapa. Ada budak tadi mari,
Lepas tu aku nampak seorang, makna dia ada 2 orang budak kat situ. Dia tak pasti, cuma dia pasti yang itu bukan yang ini. Adapun yang pakai alif lam, itu yang dimaksudkan. Ja'at tiflu wa ra'aitu tifla. Aku nampak budak tu mari tadi. Aku nampak dia mari. Mana dia orang yang sama. Jadi dalam ayat ini Nabi SAW ada dalam 2 riwayat menggunakan hadis yang saya sebut tadi, tetapi riwayat ini ulama banyak mengatakan dhaif. La yughlabu al-usru yusran. Tidak mungkin tak mungkin satu kepayahan mampu mengatasi 2 kemudahan. Jadi dalam kehidupan kita, setiap satu kepayahan Allah Ta'ala jadi kepada kita, ada 2 penyelesaian sebenarnya. Ada 2 kemudahan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Jadi jangan kita merasa bahawa payah satu benda ni kita hadapi menyebabkan kita tak nampak langsung. Allah Ta'ala sedang menyediakan 2 kemudahan untuk kamu menghadapi satu kepayahan ini. Jadi bila ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sangat lega. Sangat lega. Allah Ta'ala dah memudahkan segala-galanya. Hatta kepayahan yang dihantar ke dunia ini juga diiringi oleh 2 kemudahan. Setiap satu kepayahan yang kita hadapi, ada 2 kemudahan yang disediakan kepada kita. Jadi jangan kita merasa putus asa, rasa tidak boleh nak menyelesaikan masalah di dunia ini, kerana setiap masalah akan didatangkan 2 penyelesaian. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nampak kepayahan al-usri itu macam ada 2, sebenarnya dia adalah lafaz yang sama. Adapun yusra, Allah Ta'ala siapkan 2 lain. Yusra yang di atas dengan yusra yang di bawah adalah kemudahan yang berlainan. Ini yang ditafsirkan di pelbagai tafsir. Ibnu Abbas, ada ulama mengatakan kata-kata itu tadi, lan yughlaba usrun yusrain. Tidak mungkin satu kepayahan boleh mengatasi 2 kemudahan. Tak mungkin katanya. Jadi 2 kemudahan itu melapangkan banyak perkara kepada kita. Kita masuk yang topik kedua pula. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, kita nak ambil 2 contoh yang dibulatkan, yaf'alu ma yasha dengan yakhluqu ma yasha, yang bulat. Bulat cantik, bukan bulat no. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Yang bawah qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. Dalam Al-Quran ni, bila Allah Ta'ala mengulang kalimat yang sama, tetapi dia tukar dia tukar satu kalimat. Kalau kat sini dia guna yaf'alu, dekat bawah tu dia guna yakhluqu. Ini 2 cerita di dalam surah. Satu dalam surah, dua-dua dalam surah Ali Imran. Ada 2 cerita. Cerita pertama, Ali Imran ayat 40 itu menceritakan tentang bisyarah, berita gembira tentang kelahiran Yahya alaihi salam. Bila Nabi Yahya alaihi salam persoalkan perkara itu, Nabi Zakaria ni dia duk minta lama dah anak, tak dapat. Dia dapat anak. Nabi Yahya ini dikurniakan di hujung hayat dia. Ketika
dia berdoa. Nabi Zakaria ni dalam cerita surah Ali Imran, dia masuk di mihrab tempat Maryam beribadah. Dia masuk tempat Maryam beribadat, dia nampak ada makanan. Dia nampak ada makanan, ada buah-buahan. Qala anna laki haza. Nabi Zakaria tanya Maryam, anna laki haza? Qalat min indillah. Kamu dapat mana ni buah-buah ni? Ini buah-buah, ulama banyak menafsirkan buah-buah di luar musim. Tak ada musim anggur, tak ada musim, tiba-tiba ada buah. Mana kamu dapat? Anna laki haza? Nabi Zakaria tanya Maryam. Maryam jawab, qalat huwa min indillah. Ini didatangkan dari sisi Allah. Innahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala boleh saja merezekikan kepada sesiapa yang dia nak, bighairi hisab, tanpa ada hisab, tanpa ada perkiraan. Lalu Nabi Zakaria terpegun dengan kata-kata Maryam ini. Dia pun berdoa. Dia terus berdoa. Nabi Zakaria terus berdoa, minta supaya dia dikurniakan zuriat yang tayyibah, yang baik. Lalu dia pun solat. Dia doa sebelum dia solat. Dia dengar kata-kata Maryam tadi, Allah Ta'ala akan beri tanpa berkira langsung. Terus dia berdoa, berilah kepada aku zuriat yang soleh, yang tayyibah. Lepas tu dia pun sembahyang. Dia pun sembahyang. Ketika dia sembahyang ini, malaikat datang. Ni ayat Quran sebut, fanadathul malaikatu. Malaikat menyerunya, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Ketika dia sedang berdiri solat di dalam mihrab. Dia masih berada di dalam mihrab tempat Maryam beribadah tu. Dia semayang kat situ. Dalam dia semayang tu, malaikat menyeru dia. Malaikat kata apa? Inna Allah astafa anna Allah yubashiruka bi Yahya. Allah Ta'ala telah memberitakan berita gembira kepadamu dengan kedatangan Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Wahai Tuhanku, macam mana aku nak dapat anak? Qad balaghani al-kibaru wa imraati akhir. Aku dah tua, isteri aku pula mandul. Jadi Allah Ta'ala jawab kepada persoalan Nabi Zakaria ini. Macam mana aku nak dapat anak? Aku sudah tua, isteri aku tak dapat melahirkan. Allah Ta'ala jawapan Allah Ta'ala ini yang kita nak bincang. Kita nak dalami sedikit. Qala kazalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah Ta'ala akan buat apa yang dia nak. Mana dia Allah Ta'ala boleh buat, tapi Allah Ta'ala guna yaf'alu, buat. Allah Ta'ala akan buat apa yang dia nak. Itu dalam pemberitaan kelahiran Yahya alaihi salam. Ketika Nabi Zakaria tanya Allah, macam mana aku nak dapat anak? Aku orang tua, isteriku tak dapat melahirkan. Dalam kisah kedua, jadi maksud dia Allah menjawab, begitulah Allah lakukan apa yang dia kehendaki. Tadi kalimat yaf'alu tu yang akan menjadi perhatian kita. Kita nak pergi kisah kedua pula. Untuk memahami kisah kedua, bisyarah, berita gembira tentang kelahiran Isa alaihi salam. Bila Maryam persoal perkara itu, kan, Maryam juga terkejut bila malaikat datang beritahu dia akan dapat anak ni. Iz qalat
malaikatu iz qalatil malaikatu ya maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Allah malaikat yang diutuskan oleh Allah ni kata kepada Maryam, wahai Maryam, Allah Taala telah memberitakan satu berita gembira kepada kamu dengan kedatangan Masih Isa bin Maryam. Kedatangan Isa bin Maryam, anak kepada Maryam. Lalu Maryam terkejut. Qalat rabbi anna yakunu li, dekat atas sikit pada bulat tu. Qalat rabbi anna yakunu li walad, wahai Tuhanku, mana nak datang anak kepadaku? Walam yamsasni basyarun, tak ada manusia pernah sentuh aku. Mana nak mari anaknya? Manusia tidak pernah sentuh aku. Allah Ta'ala jawab. Tadi persoalan Zakaria dijawab oleh Allah dengan qala kazalika Allahu yaf'alu ma yasha. Sekarang persoalan Maryam dijawab oleh Allah dengan lafaz yang hampir sama, tetapi menukar kalimat yakhluqu. Kazalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah Ta'ala menjawab, begitulah Allah mencipta apa yang dia kehendaki. Ini konsisten dalam beberapa ayat yang menceritakan, sebab banyak ayat yang menceritakan tentang dalam surah Maryam sendiri, ini surah Ali Imran. Dalam surah Maryam pun Allah Ta'ala guna lafaz yang sama, cipta, yakhluqu. Ketika Isa, Allah Ta'ala guna yakhluqu. Ketika kelahiran Yahya, Allah Ta'ala guna yaf'alu. Jadi ulama meneliti kenapa penggunaan yang Allah Ta'ala guna seperti ini. Lalu mereka mengulas, membuat tafsiran. Rupanya kalimat yaf'alu diguna untuk membuat perkara yang sudah ada. Perkara yang sudah ada. Nabi Zakaria dengan isteri sudah ada pasangan. Jadi dia mencipta daripada benda yang sudah ada, tinggal membetulkan sedikit. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata wa aslahna lahu zaujah, kami baiki isterinya. Kata kepada Nabi Zakaria, cerita Nabi Zakaria ni, kami baiki isteri dia. Maknanya benda dah ada, tinggal nak mencetuskan untuk berlaku proses adanya anak, mengandung apa semua macam tu. Tapi benda dah ada. Adapun yang di Maryam mengguna kalimat yakhluqu, selalunya kalimat yakhluqu ini diguna kepada mencipta daripada tiada. Mencipta daripada tiada. Jadi Maryam, dia tiada suami. Bila tiada suami, untuk menghasilkan anak adalah suatu yang mustahil. Mengikut kedoktoran ke apa kajian hari ini, tak mungkin seorang perempuan saja-saja mengandung tanpa disentuh oleh sebarang lelaki. Jadi Allah Ta'ala terpaksa mencipta. Untuk proses ini Allah Ta'ala mencipta baru. Proses itu cipta daripada tiada. Sebelum ini tidak pernah berlaku. Cipta daripada tiada, mewujudkan Isa alaihissalam. Kita akan tengok ayat-ayat yang mengguna kalimat yakhluqu. Jadi khalaqa, ulama kata ibtidaan wa huwal asbaq, mencipta di permulaan. Maknanya kalau cipta permulaan itu mengguna kalimat khalaqa. Tapi ja'ala, yaf'alu, fa'ala tadi mencipta sesuatu setelah benda itu dah ada. Kita hari ini kalau kita mencipta, tak boleh digelar sebagai the creator, tak boleh digelar sebagai pencipta, tak boleh. Kerana kita mengambil bahan Allah. Kita bukan mencipta daripada kosong, kita mencipta daripada
bahan yang telah ada. Jadi lepas Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala tinggalkan perkara itu kepada kita, kita yang buat. Contoh, pencipta pensil, dia ambil daripada pokok Allah Ta'ala dah cipta siap, maknanya dia buat daripada barang yang siap ada. Berbeza dengan qalaqa diguna oleh Allah dalam Al-Quran keseluruhannya secara konsisten. Qalaqa selalu diguna untuk untuk perkara yang baru dicipta, sebelum tu tidak ada. Kita tengok surah An-Nisa, Allah Ta'ala cerita penciptaan Adam dan Hawa. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah wahai manusia kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu semua daripada Adam, daripada satu jiwa. Yang dimasukkan di situ adalah Adam. Makna dia penciptaan baru. Wa khalaqa minha zawjaha. Kalimat kedua dia menggunakan khalaqa lagi. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah Ta'ala mencipta Adam dan mencipta darinya pasangannya. Itu ada hadis yang meriwayatkan diambil daripada tulang rusuk. Ada yang pertikaikan, ada perbincangan panjang dalam bab ini. Tapi bila guna khalaqa, ulama ketika menafsirkan ayat surah An-Nisa ini, kerana ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran, cuma yang dalam surah Nisa ini pakai penciptaan Adam dan penciptaan Hawa. Asal cipta daripada tiada kepada ada, daripada tiada kepada ada. Hawa, Adam dan Hawa dicipta di permulaan. Dalam surah A'raf hampir sama, tetapi Allah Ta'ala ayat kedua ni, surah yang ketengah ni, yang kedua, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang telah menciptakan kamu daripada satu jiwa. Wa ja'ala minha zawjaha, telah menjadikan daripadanya pasangannya. Liyaskuna ilaiha, supaya mereka boleh bertenang, hidup bahagia di atas muka dunia. Tadi dua-dua pakai khalaqa. Tiba-tiba yang di bawah ni satu khalaqa, satu ja'ala. Dalam cerita yang sama, penciptaan daripada jiwa yang satu, Adam. Wa ja'ala minha zawjaha. Ini bukan lagi cerita tentang Hawa, cerita tentang zuriat Adam. Adam dan Hawa dicipta di permulaan. Yang ayat surah A'raf ni walaupun nampak hampir sama, tetapi ulama ketika menafsirkan mereka sangat detail. Mereka tahu, oh, yang kedua ini, waja'ala ini menjadikan daripada yang sudah ada, iaitu zuriat. Kita-kita lah orang perempuan yang dijadikan sebagai pasangan kepada jiwa yang satu tadi. Dalam surah Az-Zumar sama dia punya penggunaan. Falamma atahuma khalaqakum min nafsin khalaqakum min nafsin wahidah summa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj. Jadi ulama ketika membincangkan, mereka meneliti keseluruhan ayat. Oh, ini dalam proses bukan cerita Adam, cerita nikmat yang telah diberikan kepada kamu. Kamu kena ingat, kami yang cipta kamu daripada jiwa yang satu. Maknanya kami yang memulakan penciptaan Adam. Wa ja'ala summa ja'ala minha zawjaha, kemudian dijadikan kamu ini berpasang-pasangan. Jadikan pasangan kamu itu semuanya cerita tentang kamu. Cuma Allah Ta'ala sebut Adam di awal, kemudian zuriatnya. Tidak lagi bercerita tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang di atas sahaja bercerita tentang Adam dan Hawa. Itu penciptaan di awal-awal.
Jadi penggunaan kalimat khalaqa diguna untuk, kalau kita jumpa dalam Al-Quran, kalau kita teliti, kita akan dapati bahawa pasti Allah Ta'ala bercerita tentang penciptaan awal. Makna dia daripada tiada kepada ada. Adapun kalimat fa'ala, ja'ala, kalau ja'ala ni menjadikan, itu menjadikan daripada yang sudah ada. Yang sudah ada dibuat zuriat baru, dibuat zuriat tambah. Itu penggunaan ja'iluka linnas, qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Ibrahim, kami jadikan kamu sebagai imam, pemimpin. Ja'ilu, kalimat ja'ala tadi, ja'ilu itu kamu dah ada, kami lantik kamu menjadi imam. Kalimat ja'ala tadi digunakan, kami lantik kamu jadi imam. Dia dah ada, dia bukan buat benda baru. Wa iz ja'annal baita masabatan linnas, ketika mana kami jadikan, kalimat ja'ala ni, ketika mana kami jadikan al-bait, Kaabah itu, masabatan linnas, sebagai tempat manusia berkunjung ke sana. Jadi benda dah ada, kami jadikan, lepas tu orang ramai akan datang ke situ. Nabi Ibrahim kata di ayat bawah, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina, ketika mana Nabi Ibrahim meminta kepada Tuhan, jadikan negeri ini aman. Negeri itu dah ada atau tidak? Sudah ada. Kalimat ja'ala diguna untuk benda yang sudah ada, kemudian dibuat. Jadikan negeri ini aman. Doa untuk Mekah. Ada dua aja. Jadi kita dapat fahami khalaqa dan ja'ala, diletak penggunaannya itu berbeza di dalam Al-Quran, kerana Allah Ta'ala setiap ayat dalam Al-Quran berbeza penggunaan dia. Walaupun kadang kita nampak dia berulang, tetapi sebenarnya dia tidak berulang. Kita ada 15 minit lagi. Saya ambil satu lagi. Ini satu lagi. Cerita Nabi Musa, perbandingan kata-kata dalam Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, tak sama dengan berkata kepada Yusuf. Padahal dalam konteks yang sama. Allah Ta'ala tambah sikit. Dalam surah kisah Musa, dalam surah Qasas ayat 14, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Nabi Musa bila dia sudah mencapai umur matang, ashuddahu wastawa, dan dia tumbuh sebagai seorang yang gagah, atainahu hukman wa ilma, kami datangkan kepada dia, kami bawakan kepada dia hikmah dan ilmu. Ketika itu kami beri kepada Nabi Musa hikmah dan ilmu. Adapun kisah Nabi Yusuf alaihi salam ayat 22, walamma balagha ashuddahu, ketika mana Yusuf sampai ke umur matang, atainahu hukman wa ilma, kami datangkan kepada dia hikmah dan ilmu. Tapi cerita Nabi Yusuf ini tidak ada stawa, wastawa. Padahal Nabi Yusuf membesar
dengan bimbingan Allah juga. Nabi Musa juga membesar dengan jagaan Allah. Bagaimana Nabi Musa dibesarkan oleh Fir'aun, berada di tangan musuh tapi dijaga oleh Allah. Begitu juga Yusuf berada di buangan, dibuang dalam telaga, dibawa, dijual. Allah Ta'ala jaga dia. Tapi bila dia sampai umur matang, Allah Ta'ala beri kepada dia hikmah dan ilmu. Tetapi ketika Nabi Yusuf ini tidak ada stawa ni membesar menjadi seorang yang gagah. Tambah kalimat stawa di situ menunjukkan cerita kepada kita bahawa Allah Ta'ala tambah kepada Nabi Musa kekuatan. Ketika dia membesar, dia punya kekuatan, dan kekuatan ini luar biasa. Sebab dia tampak orang meninggal, mati, tampak sekali saja meninggal. Ni kekuatan yang Allah Ta'ala beri, sehingga kan dia boleh mengangkat batu di telaga tempat dia tolong seorang ni Nabi Musa. Dia tolong seorang dua orang wanita, anak yang dikatakan anak Nabi Shu'aib itu, walaupun dalam tafsir tidak menyebut anak Nabi Shu'aib. Dia ketika dia menolong itu, dia ambil minum tu di telaga. Lepas bagi minum, mereka akan tolak batu untuk tutup, kerana telaga itu datar. Kambing kalau datang boleh terjun, kalau tidak dibantu oleh orang untuk ambil air, dia takut binatang jatuh dalam telaga itu akan busuk air dia kalau ada bangkai. Lalu mereka tutup. Untuk buka penutup itu ulama kata perlu 3-4 orang untuk angkat batu tu. Jadi pengembala wanita 2 orang ni, mereka ni tak boleh nak bagi minum sendiri. Kalau mereka datang, tunggu pengembala lain dulu datang, obah batu itu, baru beri makan kambing. Selalunya pengembala lelaki datang, dia obah yang tu, 2-3 orang mereka obah, kemudian bagi minum kambing mereka dulu. Jadi mereka 2 orang ni, perempuan ni yang mengembala kambing, dia tunggu dululah. Sekali dia beri makan minum kambing dia, barulah pengembala lain datang untuk tutup lubang telaga tersebut dengan batu. Tapi yang berlaku Nabi Musa ketika tolong, pengembala lain sudah pergi, dia angkat batu itu seorang diri sahaja untuk diletakkan di mulut telaga tersebut. Ini disaksikan oleh 2 orang wanita ini dalam ayat Al-Quran mencatat, ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyal amin. Anak Nabi Shu'aib dalam kisah itu, ulama tak setuju guna anak Nabi Shu'aib, kerana cerita Nabi Shu'aib dengan cerita Nabi Musa ini berbeza tahun dia. Dalam cerita Nabi Shu'aib tidak ada langsung kisah Nabi Musa. Cuma Nabi Musa zaman dia datang tu, dia pergi ke Madian. Madian ini tempat Nabi Shu'aib. Dakwah Nabi Shu'aib masih bergerak di kota Madian ini. Sebab tu ketika Nabi Musa sampai, orang tua, ayah kepada 2 anak perempuan ini kata, kamu berada di tempat selamat, jauh daripada jajahan Fir'aun, dan tempat ini adalah tempat orang-orang yang beriman. Anak dia kata apa kepada pak dia? Wahai bapa, kena jaga orang muda ni, kamu kena ambil dia buat upah. Bagus kalau upah dia untuk buat kerja. Inna khaira man istajarta, sebaik-baik orang kalau kamu nak ambil buat kerja, qawi, dia mesti kena kuat, amin, yang kedua dia amanah. Jadi ulama ketika menafsirkan ayat qawi ni, mana budak perempuan ni tahu yang Nabi Musa ni kuat, sekadar bagi minum air telaga sahaja. Kuat kerana dia nampak Nabi Musa menolak penutup
telaga itu batu seorang diri yang tak boleh dibuat oleh pengembala lain. Amin, dia amanah. Ulama ketika menafsirkan mengatakan budak perempuan ini kenal Musa amin kerana Nabi Musa tidak mahu berjalan di belakang mereka, berjalan di depan, sehingga kan Nabi Musa kata baling batu, kalau kamu suruh nak kona ke kanan, baling ke kanan. Tak bercakap pun, bercakap di peringkat awal sahaja. Jadi kalimat stawa, wastawa di situ tumbuh, matang, kekar. Bahasa kita budak muda dulu guna sado lah, dia membesar. Wastawa, Allah Ta'ala tambah di kisah Nabi Musa ada kalimat wastawa kerana Nabi Musa punya kekuatan berbeza yang dikurniakan kepada Nabi Musa berbanding Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak ada cerita dia punya kekuatan seperti itu, menyebabkan di silent. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Bila dia sampai umur matangnya, kami beri kepada dia hikmah dan ilmu. Sedangkan Nabi Musa ketika Allah Ta'ala bercerita dia membesar, walamma balagha asyuddahu, ketika mana dia mencapai umur matangnya, wastawa, tubuh dia juga kembang pesat, atainahu hukman wa ilma. Jadi setiap penambahan sebenarnya ada menambahkan maksud, menambahkan cerita, menambahkan lagi beberapa penjelasan terhadap kisah tersebut. Beginilah Allah Ta'ala menyusun Al-Quran. Setiap perubahan kalimat, setiap penambahan kalimat, pasti ada benda yang Allah Ta'ala nak terangkan kepada kita. Jadi ulama ketika berbincang, Masya Allah, kita bukan berhadapan dengan kata-kata manusia, kita berhadapan dengan kata-kata Allah yang maksudnya amat luar biasa. Jadi kata-kata Allah ini merangkumi seluruh hikmah yang mampu kita jumpa. Yang mampu kita jumpa, yang kita tak jumpa masih banyak. Yang mampu kita jumpa disaring oleh ulama. Ni bukan baru yang berbicara soal penafsiran seperti ini, bukan baru, sudah lama. Tafsir-tafsir awal Tabari, Qurtubi itu antara tafsir-tafsir awal, Ibnu Katsir apa semua itu. Ibnu Katsir walaupun datang belakang sikit menceritakan, mereka telah mengulas isu-isu ini. Setiap kali ayat mereka akan teliti. Masya Allah, kisah ni ada ini ya, kisah ini ada penambahan satu huruf, oh ada penambahan. Masya Allah, mereka sangat peka ketika membaca Al-Quran dan mereka mendalami, menghayati dan meneliti dan tadabbur ayat-ayat Allah ini. Kita masih ada 5 minit untuk jika ada tuan-tuan ingin berkongsi maklumat, berbincang, menyoal apa yang tak faham, silakan. Sila tuan. Ya. Ya. Ada kalimat khalaqa. Wallahu khalaqas samawa dalam surah Tabarak. Dalam surah Tabarak tu kan, wallazi khalaqas samawati wal ard. Saya tengok ada Quran. Banyak tuan. Kalimat khalaqa tu banyak dalam berkaitan dengan langit bumi ni. Banyak. Dalam surah Al-Mulk, ini ayat paling atas. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang mencipta 7 petala langit. Dalam banyak hari itu saya bentang tentang penciptaan langit dan bumi itu, banyak Allah Ta'ala guna kalimat khalaqa.
Memang dia mencipta daripada tiada. Ni Allah Ta'ala cabar kita ni, surah ni supaya keluar. Ni Allah Ta'ala cipta 7 langit yang bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu tak akan lihat dalam penciptaan Ar-Rahman ini min tafawud, sebarang kecacatan. Farja'il basara, ulang tengok, hal tara min futur. Ulang tengok, adakah kamu nampak keaiban, kecacatan langit? Oh, kita tak boleh nak menghukum, kita tak boleh nak kata langit itu tidak sempurna, kerana kita tak mampu nak buat. Di luar kemampuan manusia. Cabaran ini, manusia sentuh langit pun tak boleh, nak pegang langit pun tak boleh, nak mengurus, nak menyentuh, nak buat apa pun tak boleh. So tengok ya, Masya Allah. Kalau kita keluar tengok di langit, oh, ini aku nak komplain pun tak boleh, aku tak boleh buat. Aku nak komplain apa? Macam siling lagu ni bolehlah kita komplain, ada orang buat ada lubang sikit, cacat paku tak kena, tempat cat tak kena, tu kita boleh komplain sebab kita rasa macam kita boleh buat lebih cantik. Tapi kalau langit, kita tak boleh komplain. Nak komplain apa? Kita tidak mampu pun nak capai, nak dekat, nak sentuh, tak akan mampu. Ni ulama ketika menafsirkan ayat ini, Masya Allah, dia kata ni soalut ta'jiz, soalan untuk melemahkan manusia. Makna dia mencabar manusia. Kamu hebat sangat, tengok langit, kamu tak payah cipta langit. Komplain dia, komplain dia, tak mana tak kena kat langit, kat mana tak kena kat langit. Kalau kita komplain, kita hebat sangatlah. Satu kritikan di bawah kemampuan kita. Selalunya orang nak kritik, dia kritik benda yang dia tahu dia boleh buat. Ni luar biasa, Masya Allah. Pecah. Hal tara min futur. Perbezaan kalimat futur, yang makan, makan pagi panggil futur juga. Ini pun futur juga. Beza dia dari sudut makna. Futur tu baru ya, kalimat baru diguna. Macam kita dulu tak pernah guna breakfast pun, baru 2-3 hari ni pakai breakfast kan. Break, pecah kan. Atau futur tu apa, proses pecah, tengok tak mana ada pecah, tak mana ada yang tak kena. Sebenarnya satu kalimat dia datang kadang membawa banyak makna, cuma penggunaan. Jadi ulama kata dalam Al-Quran paling penting, kaedah paling utama sekali untuk kita faham, paling utama sekali, fahami cerita keseluruhan. Allah Ta'ala cerita tentang apa ni? Itu kaedah paling utama. Diletakkan cara nak memahami Al-Quran itu, cara nak memahami bahasa Arab. As-siyaq, dia guna kalimat siyaq. Cara kalimat disampaikan seperti apa? Ada soalan seorang sahabat saya tu, dia tanya, ada kalimat Allah Ta'ala guna, saya tak ingat apa nama ayat dia tu, cuma satu pakai faiza, satu pakai iza saja, tak ada fa, tak ada. Kadang Allah Ta'ala selalu guna faiza ataupun summa iza. Ini tak pakai summa, tak pakai fa.
Faiza pun tak pakai, summa pun tak pakai. Lalu guru kami jawab, Masya Allah, dia kata kalimat fa masuk untuk memberi tempoh, kalimat summa masuk untuk memberi tempoh. Tapi bila tak ada fa, tak ada summa, datang iza terus, itu tak ada tempoh sebenarnya. Tak ada tempoh. Saya tak jumpa lah ayat dekat apa ni sekarang ni, nak mencari tak jumpa lah. Cuma saya duk ingat penjelasan. Masya Allah, bila ada soalan keluar, guru kami jawab tu, Masya Allah, luar biasa penggunaan ayat Al-Quran. Ditanya tentang ayat Quran lah ni, bila berguna faiza, oh tu ada tempoh, masih ada tempoh. Kadang tempoh tu cepat, atau tempoh itu beri ruang masa. Penggunaan summa, tempoh yang agak panjang. Kemudian bila tak guna langsung fa ataupun summa, itu tidak bertempoh, segera berlaku sekarang itu juga. Jadi apa, penggunaan kalimat itu paling penting kita lihat di siyaq, di maksud umum cerita itu nak cerita tentang apa. Ni dia guna summa ni kan. Hal tara min futur, kamu nampak tak pecah, tak seimbang, tak serata, tak cantik? Kat mana kamu tengok? Summa. Ambil tempoh sikit, ulang tengok balik kalimat summa tu. Kemudian tu, summa tu maksud dia ambil tempoh sikit. Summa ruja'il basara karratain, ulang tengok kali kedua. Mana dia suruh kita tengok kali pertama, fikir dulu, kemudian ambil tempoh, tak puas hati, tengok lagi. Tu penggunaan kalimat summa ni, kalau dia masuk, kita jumpa dalam Al-Quran, dia ada tempoh. Summa ni kadang panjang. Tengok daripada cerita. Allah Ta'ala cerita, kami ciptakan kamu, summa ciptakan kamu daripada Adam, kemudian jadikan kamu besar. Oh, bila kata jadikan kamu besar, sudah matang, tempoh yang sangat panjang. Summa ini, akhirnya ulama kata kalimat summa ini, tengok cerita dia, baru kita boleh ukur tempoh dia. Ni summa ini tak panjang sangat, summa ini pendek sahaja, kerana lepas kamu tengok, kemudian fikir sekejap, kamu masih dalam proses duduk fikir tentang langit. Summa, tak puas hati, kemudian kamu tengok lagi. Dia bukan esok dah tu, esok pun boleh sebenarnya, tapi ketika kita masih duduk berfikir tentang langit, bila datang kalimat summa itu, proses tempoh dia itu tidak panjang. Kita masih duduk fikir, lagi dah makan, jumpa anak, keluarga, apa semua, pusing sana pusing ini, lupa dah pasal tengok langit. Itu summa tu boleh pakai 2-3 hari ke depan. 3 hari pula dengar, teringat, oh boleh pakai. Jadi tuan-tuan, kita sampai di sini insya-Allah untuk kali ini. Saya cuba bawa 3 daripada penemuan apa yang saya cari dalam Al-Quran ini untuk kita kongsi di setiap pertemuan insya-Allah dengan izin Allah. Terima kasih atas beri perhatian. Mohon maaf atas salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.